orang faham. Bukan saya orang tu, kita kat komen. Yelah, kau yang tu meluk. Semua dah. Dah. Apa pun, terima kasih. Semua jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia membawa kita ke penutup Warna Pagi hari ini untuk edisi hari Khamis. Moga-moga solidariti kita berterusan untuk sokongan doa dan harapan kita pada saudara-saudara di Palestin. Teruskan menyumbang, teruskan berdoa sahabat semua, dan itu menutup talian Warna Pagi kita untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan mohon maaf sebab kekurangan. Jumpa lagi esok. InsyaAllah. Syamil Saleh teruskan tugasan untuk aspirasi 10.1 sekejap lagi. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. 5 rakyat Malaysia menjadi antara 100 individu dianugerahkan Fellow Majlis Sains Antarabangsa ISC 2023. Mereka ialah Profesor Dato' Dr. Lui Lai Ming, Datin Dr. Khatijah Yusof, Profesor Emeritus Dato' Dr. Asma Ismail, Dato' Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud dan Profesor Dr. Ramesh T. Subramaniam. 2 daripada 5 individu berkenaan ialah Fellow Kanan dengan gelaran ahli akademik, manakala 3 lagi merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia ASM. Sementara itu, Presiden Akademi Sains Malaysia, Dato' Dr. Tengku Muhammad Azman Sharifuddin berkata, penganugerahan tersebut mengiktiraf sumbangan dan keupayaan serta mengukuhkan lagi kedudukan Akademi Sains Malaysia di pentas global. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA menerima geran penyelidikan berjumlah RM50,000 daripada Dar Al-Qari Resources, sebuah unit tidak berasaskan keuntungan yang ditubuhkan di bawah Rizalman Ibrahim Group of Companies. Naib Chancellor UNIZA, Profesor Dato' Dr. Fazli Adam berkata, selain geran, Dar Al-Qari Resources turut menyampaikan beasiswa berjumlah RM12,710 kepada seorang penuntut peringkat sarjana di Fakulti Pengajian Temporary Islam Universiti berkenaan. Profesor Dato' Dr. Fazli turut berkata pihaknya telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan unit Dar Al-Qari bagi kerjasama berkaitan penganjuran seminar, webinar, pertukaran maklumat dan penerbitan. 7 buah sekolah rendah di negeri Johor dinobatkan sebagai juara bagi 8 kategori dalam acara tahunan Iskandar Malaysia Eco Life Challenge 2023 dengan Sekolah Kebangsaan SK Taman Suria di Johor Bahru merangkul juara keseluruhan bagi kategori sekolah terbaik. Sekolah berkenaan juga meraih anugerah dalam kategori minyak masak terpakai apabila berjaya mengumpulkan 3,579.85 kg minyak masak dalam cabaran yang dianjurkan untuk memacu kesedaran dan pendidikan rendah karbon dalam kalangan pelajar sekolah rendah di seluruh negeri. Anugerah utama lain menyaksikan SK Kampung Baru dari Pontian memenangi kategori khas sekolah rendah enrolment, SK Pendidikan Khas Princess Elizabeth dari Johor Bahru bagi kategori khas sekolah pendidikan khas dan SJKC Kuang 2 dari Johor Bahru bagi kategori kita semula. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. laporan berita tadi dari sumber bernama Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air
air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kapsul masa. Pada 25 November 2016, program Bakti 2016 yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Insinyur Muhammad Aslin Hassan, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Sepak di Kampung Sungai Kelambu, Banting, Selangor. Program ini merupakan anjuran Masjid Negara Kuala Lumpur dengan kerjasama Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan serta Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan melibatkan sejumlah 40 orang peserta dari UKM dan 400 orang penduduk Kampung Sungai Kelambu, Banting. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan telah dilaksanakan, antaranya forum perdana keluarga sakinah, pertandingan memasak, pertandingan memancing, pertandingan bola tampar, pertandingan bola sepak kain sarung, program smart tahsin ibadat solat, ceramah kesihatan, pemeriksaan kesihatan serta sukanika. Sesungguhnya, program Kemara Bakti 2016 ini mampu memberikan manfaat kepada semua peserta dan penduduk kampung yang terlibat serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun Okey, baik. Assalamualaikum. في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini bersama Aspirasi IKIM jam 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita bersiaran untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Disember 2023 bersamaan 8 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Kita buka lagi lembaran untuk hari ini, dapat lagi ilmu yang bermanfaat menerusi perkongsian kita pagi ini. Terima kasih tim Warna Pagi tadi bersama Pian dan juga Luke yang dah pun berikan pengisian kepada anda. Nak teruskan lagi, lepas ni ada rancangan Tahsinul Ibadah bersama perkongsian oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Sebab hari ini kita akan buka sesi soal jawab. Jadi, kita buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan sekarang. Boleh terus WhatsApp saja ke talian konti kita 01129004 dan juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda dekat platform media sosial Radio IKIM. Okey, apa pun juga teruskan bersemangat dan selamat bekerja, selamat laksanakan apa sahaja rutin harian kita. Ingat, apa yang kita buat itu bukan datangnya keputusan hasilnya secara drastik serentak tetapi semuanya perlukan proses, perlukan usaha dan perlukan perjuangan. Jadi sentiasa bersemangat dan teruskan usaha, berdoa dan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga ada kualiti dalam apa sahaja yang kita lakukan. Okey, jom kita berhibur seketika bersama dengan Ustaz Martin, lagunya Teratas. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Mata melihat, jiwa merasa, akal berfikir, realitinya engkau dan aku jauh berbeza, tapi majlisnya saling mencinta. Dia yang memberi segalanya, melepasi bayangan kita. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tiada nama dan harta, juga lagu yang mengungguli carta, tapi aku pasti dia tetap bersama selama hati mengingatinya. Dia yang memberi segalanya, melepasi bayangan imajinasi kita. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar,
ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan boleh lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan menjadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragan, akan melendut atau jatuh. Tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, adakala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah, metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah, usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Puteri Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil, mampu merubah kehidupan lebih membahagiakan untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010 400 7232 atau 019 221 7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. Melaka 89.5. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim.
وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda. Syukur kita nak sama-sama teruskan lagi Bola Bicara menerusi rancangan yang kita siap sedia. Edisi hari Khamis pagi, kita akan bawakan lagi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang juga di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM, sebab kita sama-sama boleh bawakan sesi soal jawab kita, perbincangan tentang ibadah. Jadi anda boleh buka sama-sama dengan kita untuk bawakan soalan pertanyaan juga dalam platform online. Okey, juga boleh terus WhatsApp saja ke talian konti kita, taliannya 0111-29004-004. Okey, dan sambil-sambil kita berserang langsung dekat dalam online kita ni, boleh terus like, comment, share dan follow rapat-rapat untuk dapatkan lagi perbincangan kita yang penuh barakah ini. Dan seperti biasa, jom kita nak sama-sama mengalun-alunkan kehadiran ketibaan dari tetamu kita untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharam yang dapat ada bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Ustaz sudi lagi sama-sama untuk pertemuan kita setiap hari Khamis pagi ni kan. Jadi jom kita nak buka sedikit Ustaz mukadimah Ustaz untuk kita buat persediaan hati, jiwa kita Ustaz. Kalau hari ni kita ada sesi soal jawab tentang ibadah. Jadi kita akan bawakan bincang-bincang tentang soal jawab. Sebelum kita nak sesi soal jawab Ustaz, sedikit Ustaz apa yang boleh kita pesan-pesankan untuk hati jiwa kita sebagai mukadimah awal. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini. Ya rahmati Allah, lagi dikasihi sidang pendengar IKIM sekalian. Saya ingin bercakap tentang sangka baik. Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi sangkaan hamba-Nya. Ana, dalam sebuah potong hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Pertama sekali, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah. Dan Allah Ta'ala menyatakan, apa sangkaan hamba-Ku terhadapku, maka begitulah apa yang aku akan lakukan kepadanya. Kita mulakan hari kita, kita mulakan pagi kita dengan bersangka baik. Sama ada perkara yang datang dalam hidup kita ini, perkara-perkara yang zahirnya, perkara yang kita tak suka, perkara yang buruk. Namun, untuk kita menjadikannya sebagai sesuatu yang positif bagi diri kita, hendaklah kita meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, yang maha berilmu dan maha bijaksana. Apabila disebut bahawasanya dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana, segala apa sahaja yang datang dalam kehidupan kita, yang datang daripada Allah, semuanya adalah didasari atas ilmu dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila
keadaan perkara itu seperti yang saya nyatakan, sudah pasti ia adalah bagus, ia terbaik untuk kita. Walaupun kita belum lagi memahaminya, kita meletakkan sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sangat suka bersifat positif ataupun yang disebut sebagai al-fa'lal hasan. Nabi suka bersikap positif dalam perkara-perkara yang dilihat. Apabila kita melihat contohnya kita keluar daripada rumah kita, orang yang pertama kita jumpa nama dia Khairi. Ini contoh yang disebut terjemahannya percambai. Orang yang kita jumpa namanya Khairi, maka kita kata insya-Allah urusan saya hari ini khair, baik. Sebab kita jumpa dia khair. Moga-moga oleh kerana dia orang pertama kita jumpa, nama dia pun baik, insya-Allah segala urusan kita baik. Ataupun kita ada sesuatu masalah, orang yang pertama kita jumpa ialah orang namanya Syafiq misalnya. Moga-moga dalam urusan kita tu ada syafaqah, ada kasih sayang, ada limpahan rahmat daripada Allah SWT. Itu yang disebut sebagai fa'lul hasan. Dan dia sangat disukai oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menyukai at-tiyarah. At-tiyarah ini adalah percamburuk. Semua perkara nak diletakkan atas negatif. Ada biawak lalu tengah mengandung, ini alamat tak bagus ni. Ataupun keluar daripada rumah, tiba-tiba bunyi burung gagak, ini petanda tak bagus meneruskan perjalanan. Ini yang disebut sebagai tiyarah dalam bahasa Arab. Ia tidak disukai oleh Nabi dan dia tidak disukai oleh Islam. Hendaklah kita bersikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah dengan meyakini hadis qudsi yang saya bacakan tadi, bahwasanya aku di sisi sangkaan hamba-Ku, bahwasanya insya-Allah apabila sesuatu yang pada zahirnya kita nampak macam buruk, namun apabila kita berfikir secara positif dengan meletakkan sangka baik kepada Allah, maka kita akan dapati rupa-rupanya dia sama macam ubat yang pahit. Nampak macam pahit, rupa-rupanya di situlah ada ubat untuk kita. Di situ ada kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, insya-Allah Ustaz. Kita harapkan semoga peringatan dan juga sebagai mukadimah awal itu Ustaz, semoga kita pun sama-sama bersangka baik dalam apa sahaja, sebab Allah yang kurniakan segala-galanya untuk kita. Yang penting kita kena usaha, doa banyak-banyak, dan segala yang apa kita buat ni adalah ketentuan dan juga kehendak Allah. Yang penting kita usaha sebaik mungkin. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas mukadimah awal di situ. Okey. Dan jom kita nak sama-sama lagi untuk bawakan sesi soal jawab. Masya-Allah meriah komen kita Ustaz dekat dalam platform media sosial kita ni. Terima kasih anda pun mula titipkan juga soalan-soalan dekat situ. InsyaAllah kita akan ikut aturan. Kalau ada yang sempat kita jawab, terus kita bawakan untuk sesi soal jawab kita. Okey. Dan terus kita nak bawakan untuk soalan kita tentang solat jamak. Okey. Ustaz, dalam keadaan semasa yang hujan tak dapat dijangka dan jalan jam terlampau, mana lebih utama ataupun baik, solat menghormati waktu atau solat jamak? Juga kita gabungkan satu lagi soalan, bagaimana pula dengan soal solat hormat waktu ketika dalam perjalanan pulang dari umrah? Ustaz, silakan. Bagi menjawab soalan yang pertama, bila berada dalam situasi seperti ini, tidak ada istilah yang mana lebih baik, yang mana lebih utama. Yang mana lebih utama ataupun yang mana lebih baik adalah apabila kita berdepan dengan dua perkara yang kedua-duanya boleh dilakukan. Dua-duanya boleh dilakukan, barulah berbangkit soalan yang mana lebih utama. Namun dalam masalah ini, oleh kerana di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, seseorang itu hanya boleh melaksanakan solat secara jamak apabila dia berada dalam salah satu daripada dua keadaan ataupun tiga keadaan. Keadaan pertama adalah musafir, keadaan kedua adalah hujan, dan keadaan yang ketiga adalah kerana sakit. Dan selain daripada tiga yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang membenarkan seseorang itu untuk mengerjakan solat jamak apabila seseorang itu terperangkap di dalam jam sekira-kira keadaan itu tidak membenarkan dia solat di dalam waktu terlalu sempit, misalnya waktu maghrib. Pada ketika itu tidak ada pilihan yang diistilahkan sebagai jamak.
hanya ada satu sahaja, iaitu mengerjakan solat secara hormat waktu. Apa maksud mengerjakan solat secara hormat waktu? Maksudnya apabila tiba waktu solat, keadaan kita ini adalah keadaan yang kita tidak boleh menyempurnakan sebahagian daripada syarat-syarat semayang. Contohnya, kita tak boleh ambil wuduk misalnya. Kita tak boleh menyediakan pakaian yang bersih misalnya. Maka kita tetap kena semayang demi menghormati waktu yang masuk. Apa maksud menghormati waktu yang masuk? Menghormati waktu yang masuk itu maksudnya setiap kali masuk waktu solat ada perintah daripada Allah suruh kita semayang. Di sebalik perkataan menghormati waktu solat adalah bermaksud menghormati perintah Allah yang datang ketika bersama dengan masuknya waktu semayang. Oleh kerana itu, hanya ada satu sahaja yang boleh dilakukan, mengerjakan solat secara hormat waktu. Formulanya, kaedahnya, dawabitnya bagi semayang hormat waktu, buat apa yang boleh, yang tak boleh itu dimaafkan. Buat apa yang boleh, yang tak boleh itu dimaafkan, dan solat itu hendaklah diqadha semula bila kita tiba di destinasi yang ditujui. Berkaitan dengan mengerjakan solat hormat waktu ketika pulang daripada umrah, sudah tentu hukum ini tidak hanya terbatas bagi sesi perjalanan pulang daripada umrah sahaja. Apa jua bentuk perjalanan yang kita balik daripada mana-mana destinasi ataupun kita pergi kepada mana-mana destinasi, keadaan kita di dalam pesawat itu tidak membenarkan kita, tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mengerjakan solat dengan sempurna. Misalnya mungkin kita tidak dapat mengambil wuduk dengan sempurna, ataupun kita tidak dapat menghadap kiblat dengan sempurna, barulah kita boleh mengerjakan solat secara hormat waktu. Sebab itu kita tidak menyatakan asalkan balik daripada umrah, solat di dalam pesawat, solat hormat waktu. Bukan seperti itu. Sekiranya tidak boleh, itu catatan dia. Namun kalau kita menaiki pesawat, contoh kita naik Saudi Airlines yang menyediakan surau misalnya, menyediakan kemudahan untuk kita mengerjakan solat, dan kita boleh membuat persiapan awal untuk berwuduk seperti menggunakan spray, menyediakan spray terlebih awal. Sekiranya kita boleh solat dengan menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, kita wajib berbuat demikian. Saya dapati ada sebahagian jemaah umrah terus mengambil jalan solat atas kerusi, dalam keadaan sebenarnya masih ada peluang dan pilihan untuk solat berdiri, menghadap kiblat dalam keadaan wuduk, menutup aurat. Oleh kerana itu, dalam situasi yang boleh, tidak dibenarkan untuk mengerjakan solat secara hormat waktu. Okey, baik Ustaz, jelas di situ. Okey, kita teruskan lagi Ustaz dengan beberapa lagi soalan yang kita dapat di sini. Kita nak ke Pulau Pinang Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, saya ada 4 orang anak perempuan. Okey, seorang belum datang haid dan lagi 3 dah datang haid. Saya masih belum lagi buat akikah untuk mereka. Jadi macam mana caranya untuk saya buat akikah untuk 3 orang yang dah datang haid, Ustaz? Bagaimana? Ada hadis yang menyebut berkaitan dengan akikah. Baginda bersabda, kullu mauludin murtahinun biaqiqatihi, murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya. Maksudnya setiap anak yang dilahirkan itu seperti ada hutang. Ada hutang, yang hutang itu akan selesai apabila kita melaksanakan akikahnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan hadis ini sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab melaksanakan akikah seorang anak tidak akan dapat barakah daripada doa anak yang dia tidak melakukan akikah terhadap mereka dalam keadaan dia mampu melakukannya. Dalam keadaan apa? Dia mampu melakukannya. Waktu untuk melaksanakan akikah seawal usia anak 7 hari, kalau tidak ketika berusia 14 hari, kalau tidak ketika berusia 21 hari, kalau tidak selagi mana ibu itu masih lagi belum selesai daripada berpantangnya, kalau tidak selagi mana anak itu belum baligh.
selagi mana anak itu belum baligh. Untuk lelaki, balighnya itu pada ketika dia berusia 15 tahun qamariyah ataupun apabila dia telah keluar air mani. Dan untuk anak perempuan ketika dia berusia 15 tahun qamariyah juga atau dia telah uzur, telah period seperti yang ditanya tadi. Maknanya 3 orang anak tadi telah baligh. Telah baligh. Bagaimana cara melaksanakan akikah mereka? Ini. Apabila anak sudah baligh, dalam keadaan belum lagi kita buat akikah, pada ketika itu tanggungjawab akikah itu tidak terbeban kepada ibu dan ayah mereka secara ketat seperti mana terbeban sebelum mereka baligh. Namun masih lagi boleh dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan akikah dengan kita berniat untuk mereka seperti biasa juga sebenarnya. Dengan cara, cuma perbezaan dia sebelum baligh dan selepas baligh ini adalah daripada segi kebebanan dia, beban yang kuat ataupun dalam bahasa fiqahnya kita panggil muakkad dia, penekanan dia itu tidak sama dengan anak itu belum lagi baligh berbanding apabila anak telah pun baligh. Cara dia tetap sama, kita buat akikah dengan niat untuk mereka, kita niatkan untuk nama mereka, tidak ada perbezaannya. Baik Ustaz, okey. Itu antara soalan yang kita dapat di dalam platform online kita juga dan di Facebook, di YouTube pun banyak juga. Lepas ni insya-Allah kita akan bawa lagi soal jawab di sini. Ada sahabat kita juga bertanya di dalam YouTube IKIM, Ustaz, apa hukum ahli keluarga seseorang yang sakit tenat menyembunyikan sakit yang sedang dialaminya daripada saudara mara yang lain? Maksudnya dia sakit tenat tapi tak bagi tahu dekat orang lain, saudara mara. Adakah apa hukumnya Ustaz? Nanti kita bincangkan sedikit di situ. Kita nak rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Soalan pertanyaan terus hantarkan ke dalam WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan anda itu juga di bahagian ruangan komen. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua, iaitu pada tahun 875 Masihi, pada usia beliau 65 tahun. Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa, berhampiran dengan Cordoba. Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya, namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat, beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat. Konsep yang digunakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas kira-kira 1000 tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Jadi setiap kali hujan, pemanduan berbeza dengan pemanduan jalan kering. Jadi jangan terlalu gairah di dalam hujan. Kena fikirkan yang pertama sekali, keselamatan itu diutamakan. Yang pertama, nampak je hujan, slowkan speed. Kerana apa-apa boleh terjadi dalam keadaan jalan basah. Paling mudah apabila kita terperanjat untuk kita tekan brake, untuk kereta gelonceng. Ini yang paling mudah. Peganglah steering di jam 3 tangan kanan,
di jam 9 tangan kiri dan pandulah di dalam hujan dengan konsisten bila di atas highway. Jangan sekejap 30, 110, 60, 140. Jadi ini akan memberikan impak yang tinggi. Kerana waktu kita dalam kelajuan, kita tidak akan perasan sewaktu mana kita nak melanggar air, terutama di waktu malam. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus kekal di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang juga secara langsung sebab kita bawakan di platform online, di Facebook Live, di YouTube Live IKIM. Dan juga kita ada sesi soal jawab, boleh sama-sama hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 maupun dalam bahagian ruangan komen dekat sini. Okey. Terus kita nak bawakan soalan yang sebelum ini kita bawakan, kita bacakan, iaitu dari sahabat kita yang bertanya, Ustaz, apa hukum ahli keluarga seseorang yang sakit tenat menyembunyikan sakit yang sedang dialaminya daripada saudara mara dan lain-lain? Ustaz, silakan. Hukum menyembunyikan sakit tidak ada sebarang masalah. Seseorang menyembunyikan sakitnya, tidak ada apa-apa masalah bagi perkara ini daripada segi hukumnya. Tapi kalaulah seseorang itu berbuat demikian, lalu penyakitnya bertambah, maka dia tidak boleh menyalahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri. Begitu. Baik, Ustaz, jelas. Puan Sarbiah Abu Bakar ada berikan soalan tentang harta pusaka. Ustaz, bahagian harta pusaka waris yang tidak dapat dikesan, boleh tak dibahagi-bahagikan kepada waris yang lain? Apakah cara sebenar yang disyariatkan, Ustaz? Dalam masalah faraid, ada satu masalah yang dipanggil mafqud. Mafqud ini maksudnya orang yang hilang. Orang yang hilang. Orang yang hilang yang belum ada pengesahan kematiannya. Mafqud. Untuk orang yang hilang, ini cara mengira faraidnya, kita menganggapnya dia ada. Kita tetap menganggapnya dia ada, dan harta itu yang kita telah bahagikan berdasarkan anggapan dia masih ada, bahagian dia itu hendaklah disimpan sampai satu waktu, sampai satu tempoh yang dibenarkan oleh mahkamah untuk diberi kepada waris-waris yang lain. Kena rujuk masalah ini kepada mahkamah. Tempoh tersebut adalah tempoh sekira-kiranya orang tu kebiasaannya dah tak boleh hidup dah dalam tempoh tadi. Contohnya umur yang hilang tu umur dia dah 70. Jadi kebiasaannya orang boleh hidup kat Malaysia ni sampai umur berapa? Contohlah kita kata 90. Maka harta tu tak boleh dibahagikan sehinggalah berlalu 20 tahun. Selepas itu dengan perintah mahkamah barulah boleh diagih-agihkan. Okey, baik Ustaz. Satu lagi soalan yang kita cuba rangkumkan dari sahabat kita bertanya, Ustaz, hutang isteri, adakah suami perlu bertanggungjawab, Ustaz? Suami tidak wajib bertanggungjawab atas komitmen hutang isteri. Tidaklah bermakna apabila isteri tidak membayar hutang, maka suami akan berdosa. Yang boleh dilakukan oleh suami adalah menasihati isterinya untuk melunaskan hutang-hutangnya, untuk memperbaiki cara dia menguruskan kewangannya. Kalaulah seorang isteri itu mengurus kewangannya secara menggunakannya pada perkara-perkara yang haram, maka suami itu boleh menegahnya daripada berbuat demikian, dan isteri wajib mematuhi suaminya, kerana suami bertanggungjawab atas isteri ini pada perkara-perkara yang wajib isteri buat dan perkara-perkara yang wajib isteri tinggalkan. Wajib buat solat fardu misalnya, menjadi tanggungjawab suami. Mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram adalah menjadi tanggungjawab suami juga.
Okey, baik Ustaz. Seterusnya kita nak ke Bandar Baru Serting. Ada sahabat kita ni bertanya, namanya Idah, Puan Idah. Okey. Ustaz, mohon pencerahan, solat jamak sekiranya tak dapat hafal dalam bahasa Arab, bolehkah kita niat dalam bahasa Melayu tanpa melafazkan dalam bahasa Arab tu Ustaz? Bagaimana? Melafazkan niat ini hukumnya adalah sunat sahaja, tidak wajib. Dan melafazkan niat itu juga tidak wajib pun dalam bahasa Arab. Dan niat dalam hati kita itu, kita kena niat dalam bahasa Melayu. Kita tak boleh niat dalam bahasa Arab. Kerana maksud daripada niat adalah kita meniatkan sesuatu yang kita faham. Yang kita memang berkehendak. Kalau kita melafazkan niatlah hati dalam bahasa Arab, sudah tentu kita dikira tak ada niat langsung. Tak ada niat langsung. Maka menyebabkan sembahyang kita akan terjejas. Okey, baik. Seterusnya soalan tentang solat duha Ustaz. Okey, seseorang dah solat duha dekat rumah, kemudian dia pergi ke majlis ilmu dan di situ para jemaah mengadakan solat duha. Bolehkah seseorang itu solat duha lagi sekali dekat situ Ustaz? Sebanyak-banyak bilangan solat duha menurut pendapat yang muktamad adalah 8 rakaat. 8 rakaat. Ini maknanya kalau dekat rumah dia baru semayang duha 2 rakaat ataupun dia baru semayang 4 rakaat, dia masih lagi ada baki 4 rakaat. Jadi yang dia solat di rumah 4 rakaat, yang dia semayang di masjid tambahan lagi 4 rakaat, menjadikan keseluruhan bilangan solat duhanya 8 rakaat. Dia masih lagi mengerjakan solat duha, bukan mengulang solat duha tu. Ia masih dikira menyambung solat duha. Tetapi kalau misalnya dia sudah melaksanakan solat duha 8 rakaat, dah selesai dah bilangannya, kemudian ada majlis yang mengerjakan solat duha, dia ada 2 pilihan. Sama ada dia melakukan solat duha secara i'adah. I'adah ni maksudnya mengulang solat duha, ataupun dia menyertai jemaah tadi, mereka berniat solat duha, dia niat semayang sunat-sunat mutlak. Tak semestinya bila mereka niat solat duha, dia juga perlu berniat solat duha. Dia boleh niatkan solat hajat, dia boleh niatkan solat taubat dan lain-lain. Baik, okey. Baik Ustaz, satu lagi soalan di Facebook yang bertanya sahabat kita ni, Ustaz, jika seseorang ibu yang mengandung dan berbadan besar kerap terkencing ketika solat, terutamanya ketika bangun dari sujud dan ketika hendak turun sujud, adakah boleh ibu itu solat menggunakan kerusi bagi mengelakkan kejadian terkencing itu? Dan apa langkah terbaik bagi masalah ini Ustaz? Kalaulah penyakit itu adalah penyakit yang maknanya secara pasti berlaku. Kalau dia bangkit, kalau dia bangun, dia jadi terkencing, maka dia tidak perlu bangun. Dia tak perlu bangun. Dia solat berdiri sekadar yang dia mampu, tapi mana-mana keadaan yang mana kalau dia bangun, kebiasaannya dia boleh terkencing, maka pada ketika itu dia boleh mengerjakan solat secara duduk. Dia tidak perlu bangun. Supaya apa? Sebab apa? Kalau terkencing, membatalkan sembahyang. Dan solat dalam keadaan duduk memang dibenarkan bagi orang yang berada dalam keadaan uzur. Nak buat yang mana satu? Solat dalam keadaan berdiri tapi terkencing, lalu batal solat, ataupun solat dalam keadaan duduk dalam keadaan tidak terkencing. Sudah tentulah mengutamakan solat dalam keadaan duduk yang dapat menjaga daripada berlakunya perkara yang membatalkan solat. Okey, sama juga satu soalan Ustaz berkaitan dengan berhadas kecil. Ada sahabat kita bertanya, apabila bertawaf Ustaz, seseorang yang berhadas kecil kerana penyakit, bagaimana cara untuk melakukan ibadah tawaf Ustaz? Kalau penyakit yang dimaksudkan itu adalah yang kita selalu sebut sebagai salisul baul, yang kencing berterusan, dia bersifat tetes ataupun tak lawas. Tak lawas ni bukan makna lambat lawas, tapi ia sentiasa menetes. Kalaulah begitulah penyakit yang dimaksudkan, maka apa yang dia perlu lakukan, bila masuk saja waktu yang dia nak tawaf, dia bersihkan diri dia, bersihkan kemaluan dia, dia memakai penampan pada kemaluan dia, kemudian dia tawaf. Dia tawaf dengan kadar segera. Dan wuduk yang dia lakukan dengan cara tadi tidak boleh digunakan untuk 2 fardu. Misalnya, dia ambil wuduk seperti itu untuk solat fardu. Selepasnya, dia tak boleh tawaf. Dia perlu melakukan seperti yang saya sebutkan tadi semula. Dia bersihkan, kemudian barulah dia buat
tawaf. Tidak boleh wuduk yang sama digunakan untuk solat, wuduk yang sama digunakan untuk tawaf fardu. Okey, baik Ustaz, satu lagi soalan dari sahabat kita Cik Hashim, itu di Facebook IKIM. Beliau bertanya, Ustaz, di waktu solat subuh di surah Awam sedang kita berniat solat sunat fajar dulu, tetapi ada yang sedang solat subuh berjemaah. Yang mana afdal untuk dibuat, Ustaz? Sama ada solat sunat dulu atau terus mengikut berjemaah, Ustaz? Apabila iqamat telah dilaungkan, maka tidak ada lagi sembahyang sunat. Bahkan makruh mengerjakan sembahyang sunat pada ketika itu. Apa yang kita boleh buat? Kita menyertai jemaah solat subuh, selepasnya barulah kita mengerjakan qabliyah subuh. Ingat, qabliyah subuh ni kita boleh buat sebelum sembahyang subuh, kita juga boleh melakukan selepas solat subuh. Ada ruang kat situ kan, Ustaz? InsyaAllah. Baik, kita tenang-tenang seketika, Ustaz, rehat seketika, dan selepas ni kita teruskan lagi sesi soal jawab kita. Dan untuk anda kekal bersama IKIM, jangan ke mana-mana, teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Pandangan mata dalam puji, dalam kata-kata, tiada bil Quran waj'alhu lana imaman ya Rasul Beri anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di dalam pekerjaan barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punya sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih temankan anda di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama kita dengarkan lagi sesi soal jawab bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, dan kita nak teruskan untuk bawakan soalan kita di talian WhatsApp konti. Okey, berkaitan dengan solat di ruang wanita dekat masjid. Okey, Ustaz, di tempat saya, tempat solat wanita dipisahkan dengan sliding door. Masalahnya, setiap kali berjemaah, bila saya nak buka sedikit sliding tu, pintu selalu dikunci dari sebelah jemaah lelaki. Apa status solat kami, Ustaz? Dan ada sedikit penerangan, jemaah wanita solat di ruang bersebelahan jemaah lelaki akibat kekangan ruang. Ustaz, bagaimana? Salah satu daripada syarat sah solat berjemaah sekaligus syarat sah sembahyang juga, hendaklah imam dan makmum dikumpulkan oleh satu tempat, ataupun dengan perkataan yang lain, imam dan makmum berada di tempat yang sama. Bagi merealisasikan syarat ini, tidak boleh ada halangan antara makmum kepada imam. Tak boleh ada halangan dan yang dikira memisahkan antara mereka berdua.
Tak boleh ada halangan yang dikira memisahkan antara mereka berdua, iaitu imam dan makmum. Dalam situasi sliding door, sekiranya solat itu berlaku di dalam masjid, sekiranya solat berlaku dalam masjid, maka tak ada masalah. Kalau solat itu berlaku dalam masjid, itu secara pasti tak ada masalah walaupun pintu itu terkunci. Tetapi kalau solat itu dilakukan bukan dalam masjid, misalnya dalam surau, syarat dia apa? Syarat dia hendaklah pintu tak boleh dikunci. Itu dia. Maka jemaah lelaki perlu faham perkara ini. Atas apa alasan pun pintu dikunci, tak alasan apa, mungkin akan ada akses daripada kedua belah pihak, perkara itu sebenarnya boleh diselesaikan. Antara waktu solat itu hanya 5 minit 10 minit, kita hanya memadai kita buka je, jangan kunci. Walaupun ditutup rapat tak ada masalah, jangan kunci sahaja. Ditutup rapat tidak ada apa-apa masalah. Itu kita bezakan antara masjid dan juga bukan masjid. Okey, baik Ustaz, soalan berkaitan dengan wuduk Ustaz. Ustaz, betul ke ambil wuduk niat kena tepat semasa kena bahagian muka Ustaz? Niat ketika mengambil wuduk adalah pada awal-awal kita membasuh anggota fardu yang pertama. Anggota fardu yang pertama bagi wuduk adalah muka kan? Masa kita kena air pada muka, maka pada ketika itu kita niat. Betul? Awal sentuhan air kepada muka. Tetapi sebenarnya kalau kita ambil wuduk, ini yang kadang orang jadi was-was ni, dia aim tak kena, dia kata. Mula-mula dia tepuk, dia kata kena air dulu baru niat. Dia ulang balik. Niat dulu baru tepuk, dia buat balik. Lama-lama habis basah seluruh tubuh dia. Sebenarnya kalau kita sapu, contohlah kita niat tu lambat, kita niat lagi. So semasa kita niat, air sudah ada di muka kita, maka ia sudah memadai sebenarnya. InsyaAllah sudah cukup. Yakinlah kan? Itulah. Okey. Baik, kita nak ke Facebook IKIM. Okey, ada sahabat kita bertanya, Ustaz, saya ada mak tiri yang sedang menjaga ayah saya yang stroke. Sekarang dia mengajak anak jiran kawan dia yang berumur 13 tahun lelaki untuk menolong dia di rumah ayah saya. Untuk makluman, semua adik-beradik tinggal berasingan. Boleh ke Ustaz? Kalau tak boleh, apa perlu kami adik-beradik lakukan? Ustaz, mak tiri saya umur 60 lebih dah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Yang pertama sekali sudah tentulah ada tanggungjawab daripada pihak anak. Bukan hanya tanggungjawab ibu tiri yang merupakan isteri, dan seperti yang dinyatakan tadi, umur pun sudah menjangkau 60 tahun ya, usul juga. Ada tanggungjawab. Sebelum kita nak bicara budak yang umur 13 tahun tu, anak beranak tu perlu mesyuaratkan, fikirkan bagaimana mereka juga boleh serve. Susun masa mereka juga boleh serve, mereka juga boleh khidmat kepada ayah mereka yang dikasihi. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan budak yang berusia 13 tahun yang kita sebut sebagai murahiq, yang disebut sebagai murahiq. Ada istilah yang disebut bahawasanya tak boleh antara dua orang yang bukan mahram untuk tinggal di satu tempat yang tertutup. Tetapi dalam kes ini ada juga ada juga ayah. So kewujudan ayah itu mengeluarkan keadaan daripada tak dibenarkan kepada dibenarkan. Ditambah lagi budak ini baru berusia 13 tahun, kita andaikan dia belum baligh, maka ia juga tidak membawa kepada hukum haram yang kita sebutkan tadi. Namun apapun, sebelum kita bicara yang budak umur 13 ni, anak-anak itu sendiri perlu fikirkan apa hukum mereka yang sepatutnya mereka lakukan terhadap ayah
mereka dari segi khidmatnya. Okey, baik Ustaz. Kita ada satu soalan Ustaz berkaitan dengan pengurusan jenazah. Okey, kita tengok dekat dalam Facebook Live kita ada sahabat kita bertanya, Mas Haiza. Okey Ustaz, saya ingin bertanya, yang mana perlu didahulukan semasa memandikan jenazah Ustaz? Mengambil wuduk pada jenazah